Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya Budaya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera edisi khas mingguan 016 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Lompat parti cabuli keluhuran demokrasi. Jepkom dan Perdana Menteri ditempelak Najib. Muhyiddin dan SPR bakal diheret ke muka pengadilan. Assalamualaikum dan salam bahagia. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad menyifatkan sandiwara dan wayang kulit meletakkan jawatan Menteri UMNO dalam Kerajaan Perikatan Nasional hanya sekadar satu tekanan ke atas Muhyiddin untuk bersetuju dengan tuntutan mereka. Beliau berpendapat bahawa UMNO hanya mahu Muhyiddin menurut apa yang mereka mahukan dengan bermain sandiwara sedemikian. Kata Khalid, sekiranya UMNO benar-benar serius mengakhiri kerjasama dengan PPBM, sepatutnya parti tersebut sudah boleh bertindak. Khalid menambah UMNO tidak akan sesekali berani memutuskan hubungan dengan PPBM kerana memikirkan kepentingan mereka. Ahli Parlimen Shah Alam itu berkata demikian ketika menjawab soalan secara langsung dalam bicara Khalid Samad bertajuk Pasca PAU, apa option kita di Jom China Selasa lalu. Dan jelas sekali apabila Rabu lalu ada laporan yang mengesahkan bahawa 14 Menteri UMNO akan terus kekal dalam kerajaan PN. Dalam pada itu, Khalid dilihat lebih berminat untuk memberikan peringatan kepada Pakatan Harapan agar memberi tumpuan kepada pengukuhan diri ketika PN sedang lemah ketika ini. Tegasnya, Pakatan Harapan kena bijak dalam menangani keadaan ini dan jangan sekali serahkan tengkuk kepada UMNO. Dalam pada itu, bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz menyifatkan UMNO umpama harimau kertas selepas mengaum di Perhimpunan Agung UMNO 2020. Dia berkata keadaan itu berlaku ekoran kelemahan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam memastikan semua menteri dan Timbalan Menteri untuk meletakkan jawatan dalam Kabinet. Nazri menegaskan keengganan semua Ahli Parlimen UMNO melepaskan jawatan dalam Kabinet memperlihatkan Ahmad Zahid sebagai seorang yang kurang sifat kepimpinan dalam menerajui parti. Katanya jika Zahid memiliki sifat kepimpinan, ahli-ahli Parlimen UMNO yang berada dalam Kabinet tidak perlu menunggu lama untuk melepaskan jawatan mereka. Namun ianya tidak berlaku dan ini jelas menunjukkan Presiden UMNO tidak ada kepimpinan untuk mengarahkan mereka berbuat demikian. Muhammad Nazri terus mempertahankan pendirian beliau dengan menyifatkan menteri dan timbalan menteri parti itu sebagai pengecut kerana tidak meletak jawatan. Malah beliau juga mendakwa mereka cuba mendapatkan talian hayat daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kekal dalam Kabinet walaupun Kabinet tidak diperlukan untuk mentadbir negara ketika darurat. Bilangan ahli Parlimen Malaysia melompat parti selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14 yang mencecah 39 orang adalah isyarat jelas bahawa amalan demokrasi negara kini sedang dicabuli dan diperkosa. Berdasarkan senarai kedudukan terkini ahli Parlimen Malaysia disediakan laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, jumlah ahli Parlimen yang melompat parti lebih 17.56% daripada keseluruhan 222 ahli Parlimen. Penentuan ahli-ahli Parlimen yang dianggap melompat parti pula adalah berdasarkan 3 kriteria, iaitu wakil rakyat keluar parti untuk menyertai parti lain, keluar parti bagi menjadi ahli parlimen bebas serta bertindak menyokong blok berlawanan sebelum dipecat parti sendiri. Angka tersebut dipercayai yang teramai dalam sejarah rekod ahli parlimen lompat parti sejak lebih 60 tahun lalu. Penganalisis politik daripada Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, berdasarkan perbandingan dengan negara-negara jiran di rantau Asia Tenggara, Malaysia boleh dianggap sebagai negara berdepan masalah paling ramai ahli parlimen yang lompat parti. Jelas beliau, senario itu menunjukkan amalan demokrasi negara berada di landasan terburuk dengan Malaysia kini terletak pada titik terendah dalam aspek menyuburkan sistem demokrasi berparlimen. Tegas beliau, pelaksanaan Akta Anti Lompat Parti perlu dipandang serius semua pihak kerana secara praktikalnya di negara ini pengundi lebih cenderung memilih parti yang bertanding dalam sesebuah pilihan raya berbanding calon yang diketengahkan.
Dalam perkembangan sama, fenomena ahli parlimen lompat parti yang semakin berleluasa di Malaysia sukar dibendung selagi mana Perlembagaan Persekutuan tidak dipinda dan pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya tidak dilaksanakan segera. Katanya pindaan perlembagaan diperlukan bagi membolehkan definisi kebebasan berpersatuan di bawah Perkara 10/1. Perlembagaan Persekutuan diberi takrifan yang lebih tepat memandangkan tindakan wakil rakyat lompat parti sebenarnya menggugat kestabilan kerajaan sama ada di peringkat persekutuan atau negeri. Bagaimanapun katanya, langkah itu sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, satu lagi pindaan Perlembagaan Persekutuan perlu dibuat bagi membolehkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dipisahkan. Selagi peguam negara menjadi penasihat kepada Perdana Menteri dan turut berfungsi sebagai pendakwa raya, amat sukar bagi negara mencapai keadaan political equality di antara blok kerajaan dan pembangkang. Beliau berkata sedemikian sewaktu mengulas sejauh mana Akta Anti Lompat Parti dapat digubal di negara ini bagi mengatasi masalah kekerapan wakil rakyat terutama ahli parlimen bertukar parti. Terdahulu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mendedahkan tindakan wakil rakyat melompat parti tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Zaid menegaskan ungkapan wakil rakyat yang dianggap melompat parti perlu dikhususkan kepada mereka yang bersifat oportunis dan melakukannya semata-mata untuk kepentingan diri. Persetan prinsip accountability, persetankan demokrasi, kerajaan tebuk atap pengkhianat mandat rakyat, tak mahu tukar Dewan Rakyat kepada Dewan Darurat ke? Demikian selaran yang dibuat ahli Parlimen Sepang, Hanifah Maidin, yang mencadangkan agar kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional menggantikan Dewan Rakyat kepada Dewan Darurat susulan keputusan kerajaan yang menguatkuasakan peraturan baharu di bawah Ordinan Darurat. Beliau menyelar sikap kerajaan PN dengan mudahnya mentadbir negara dalam tempoh darurat kerana undang-undang tidak perlu diluluskan di Parlimen, malah digantung tanpa alasan munasabah. Katanya alangkah mudahnya mentadbir negara sekarang ini, tidak memerlukan mandat rakyat dan tidak perlu ke Parlimen. Bermula Selasa lalu, kecoh di media sosial apabila kerajaan PN mengambil langkah meluluskan belanjawan tambahan tanpa penelitian, semak dan imbang oleh Parlimen. Untuk rekod atas nama darurat yang dicipta Muhyiddin, kerajaan telah mewartakan ordinan baharu iaitu Seksyen 10A dan 10B dalam Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Ordinan darurat itu juga menggantung perenggan 4/B Akta Perdanaan Kerajaan 1983 dan perenggan 2/2/B Akta Bilangan Perbendaharaan Tempatan 1946 di mana kuasa Dewan Rakyat berhubung soal keuangan telah diketepikan. Sementara itu, seramai 18 orang anak muda akan memfailkan tindakan undang-undang terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Kumpulan itu yang mewakili gerakan Undi 18 berkata, satu semakan kehakiman akan difailkan susulan keengganan kerajaan melaksanakan Undi 18 setelah ianya diluluskan dengan majoriti 2/3 sokongan di Parlimen. Para pemohon menuntut dua deklarasi mahkamah iaitu pertama, bahawa tindakan kerajaan menangguhkan pelaksanaan penurunan umur mengundi daripada 21 kepada 18 adalah tidak rasional, tidak sah, tidak berpatutan dan merupakan pencabulan hak mengundi. Dan kedua, bahawa pengundi berumur 18 ke 20 tahun berhak mengundi menjelang Julai 2021. Menerusi kenyataan itu, para pemohon merayu kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan kerajaan menangguhkan pelaksanaan had kelayakan umur mengundi 18 tahun. Selain itu, mereka juga meminta mahkamah untuk mengeluarkan arahan supaya kerajaan melaksanakan pindaan Seksyen 3/A Akta Perlembagaan Pindaan 2019 dalam apa jua keadaan pada atau sebelum Julai 2021. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memulangkan paku buah keras kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa tidak memakai pelitup muka semasa menghadiri mesyuarat bersatu di Johor baru-baru ini. Najib menerusi hantaran Facebooknya baru-baru ini mempersoalkan mengapa Perdana Menteri itu tidak memakai pelitup muka sedangkan ianya merupakan satu kewajipan walaupun sudah mengambil suntikan vaksin. Beliau membangkitkan semula apa yang terjadi sebelum ini apabila dia sendiri terlupa untuk mengimbas mai sejahtera ketika makan di sebuah kedai nasi ayam. Beliau mendakwa ketika itu Jabatan Propaganda Kerajaan yang dikenali sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM begitu hebat memuat naik sehingga 6 hantaran tentang isu sama hanya kerana mahu menghentam dirinya. Najib terus mempersoalkan gambar yang tular yang menunjukkan Muhyiddin melanggar SOP kerana tidak memakai pelitup muka di Hotel Zenith Johor pada 31 Mac lalu.
Dalam perkembangan lain, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang untuk memulakan semakan kehakiman bagi menggesa Jabatan Pendaftaran Pertubuhan RUS mendaftarkannya sebagai parti politik. Semakan kehakiman untuk rayuan dibuat selepas RUS pada 6 Januari lalu menolak pendaftaran Pejuang dan sebuah lagi parti baharu Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA. Setiausaha Agung Penaja Pejuang Datuk Amiruddin Hamzah berkata, tarikh pendengaran akan ditetapkan kelak, namun tarikh untuk pengurusan kes lanjut telah ditetapkan oleh mahkamah pada 15 April ini. Katanya setelah mendengar peguam yang mewakili pejuang dan pihak Jabatan Peguam Negara, mahkamah telah membenarkan permohonan kebenaran semakan kehakiman untuk didengar secara substantif. Pada 2 Februari lalu, pejuang yang diasaskan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengemukakan rayuan kepada Menteri Dalam Negeri berhubung pendaftaran parti itu selepas permohonan mereka ditolak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata, permohonan pendaftaran pejuang ditolak berdasarkan peruntukan Seksyen 7/3/E Akta Pertubuhan 1966 dan parti itu boleh mengemukakan rayuan kepada Menteri Dalam Negeri dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan. Sementara itu, pejuang berkata parti itu akan meneruskan usaha untuk mendapatkan kelurusan melalui segala cara yang dibenarkan undang-undang demi prinsip perjuangan parti dan kesejahteraan tanah air. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik tanah air yang terbaik. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.